والدولة ابن المرحوم Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda, dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan, dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwasanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala balak bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memegari ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله وهي Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin, satukan hati-hati mereka di dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikil kafarata wat tughata wal zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilab يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah pakatan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkan pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka
mereka dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu Engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tukhdha bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك. Alhamdulillah, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat bersua kembali di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Pada hari yang penuh berkah ini, 6 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 24 April 2026 Masihi, dan kami bawakan secara langsung sembahyang fardu Jumaat dari Jami' Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarong. Sebentar tadi alhamdulillah turut berkesempatan kita mendengarkan bersama, malah bersama-sama kita menandatangan, mengaminkan doa daripada para jemaah di Jami' Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarong ini selepas mereka menunaikan sembahyang sunat hajat. Semoga negara Brunei Darussalam akan sentiasa di bawah keberkatan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kepimpinan bijaksana, adil dan saksama seorang raja yang kita kasihi, dan juga negara Brunei serta kaum muslimat di seluruh dunia ini akan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Baiklah, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jami' Asri Hasanul Bulkiah, Kampung Kiarong, insya-Allah pada hari ini akan membaca khutbah dan seterusnya memimpin sembahyang fardu Jumaat kita, ialah Yang Mulia Imam Ahmad Syafiq bin Haji Osman, manakala ma'asyir pula iaitu Yang Mulia Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Di pertuan kita di hari Jumaat yang penuh berkah ini, marilah فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
اللهم صل وسلم وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة والقرابة أجمعين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua kembali dalam keadaan sihat walafiat di hari Jumaat ini dan dapat sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Dan siaran langsung ini kami bawakan dari Jami' Asri Rasulul Bulkiah, Kampung Kiarong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, tafsirnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu kewajiban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sangat luas dan tidak terhitung jumlahnya. Setiap detik dalam hidup kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sedari, seperti udara yang kita hirup, kesihatan rezeki, keluarga, keamanan, keselamatan, sehinggalah kesempatan untuk kita beribadah. Semua ini nikmat yang patut kita syukuri. Dan auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi tepat pada pukul 12.45 tengah hari ini kita akan dengarkan bersama azan berkumandang dari Jami' Asri Rasulul Bulkiah, Kampung Kiarong, untuk pertemuan kita di hari yang penuh berkah ini, 6 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 24 April 2026 Masihi.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi audio muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu Jumaat dari Jami Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarong. Pada ketika ini para jemaah berkesempatan untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib
Dan di kesempatan inilah jua, di hari Jumaat yang penuh berkah ini, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang pertama, kita bersyukur atas nikmat, atas apapun jua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kerana tanpa nikmat berkenaan ataupun tanpa syukur kita, pastinya kita ini akan mudah lupa dan merasakan tidak ada yang mencukupi dalam hidup ini. Oleh demikian, sentiasalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari pelbagai sudut kehidupan kita. Sama ada membawa kebaikan maupun ujian dalam kehidupan kita. Dari surah Luqman ayat 12 tafsirnya, bersyukurlah kepada Allah, dan sesiapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan sesiapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Manakala audia muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kita hadapi ia adalah sebagai penghapus dosa. Kerana selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk beribadat kepadanya, mematuhi segala perintahnya, sentiasa mengingatinya setiap masa dan di mana jua berada, serta selalu berusaha menegakkan hukum-hukum yang ditetapkan olehnya. Dari surah Syura ayat 30 mafhumnya, dan apa jua musibah yang menimpa kamu maka ia adalah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu, dan Allah mengampunkan sebagian besar daripada dosa kamu. Dan audia muslimin, insyaAllah turut dikongsikan pada hari ini, kita akan sama-sama dapat mendengarkan tajuk khutbah, iaitu bertajuk dosa mendedahkan aib. Semoga kita dapat menghayati dan sama-sama mengambil pengajaran daripada inti pengisian khutbah berkenaan, yang mana insyaAllah akan disampaikan oleh Yang Mulia Imam Ahmad Syafiq bin Haji Uthman. Di pertemuan kita pada hari ini, audia muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 Zulkaidah 1447 Hijrah. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah 2 khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat 2 rakaat daripada 4 rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah dan dengarkanlah khutbah, mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Jemaah yang dirahmati Allah, ukhuwah merupakan sendi dan tunjang kepada kekuatan perpaduan umat Islam. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab untuk menyempurnakan hak-hak persaudaraan dengan saling menjaga kehormatan saudara seagama kita demi kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'ardi akhihi
Man radda an 'irdi akhih raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Maksudnya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membelanya dari neraka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Betapa besarnya nilai persaudaraan dalam agama Islam, sehingga kita dianjurkan untuk saling menjaga kehormatan dan menutup aib serta keburukan sesama kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Maksudnya, tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah tutup aib hamba itu di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya aib adalah sesuatu yang tidak boleh didedahkan atau disebarkan sewenang-wenangnya kepada orang lain. Namun begitu, kita sering lalai dan melupakan peringatan ini. Tanpa disedari, kita kerap mendedahkan keaiban orang lain, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amaran tegas terhadap perbuatan tersebut. Tidakkah kita bimbang jika Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita pula di dunia maupun di akhirat kelak? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan bersabda yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia yang beriman dengan lidahnya, namun belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah engkau sekalian mengumpat orang Islam dan jangan membuka aib mereka, kerana sesungguhnya orang yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya, dan sesiapa yang aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membukanya sekalipun di dalam rumahnya." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpesan bahawa sebesar-besar keaiban, yakni keburukan, adalah engkau mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan tersebut terdapat dalam dirimu sendiri. Ramai dalam kalangan manusia lalai daripada menilai kekurangan dan dosa sendiri, sebaliknya sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sedikit sahaja terlihat keaiban seseorang, maka ia segera memperkatakan dan menyebarkan tanpa rasa bersalah. Lebih menyedihkan, dengan kemudahan media sosial pada hari ini, hanya dengan hujung jari aib seseorang boleh tersebar luas dan menjadi tular dalam sekelip mata. Di manakah letaknya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita khawatir jika Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita pula satu hari nanti? Seorang muslim hendaklah memahami betapa pentingnya menjaga aib. Antara aib yang wajib dipelihara ialah rahsia dalam rumah tangga. Seorang suami atau isteri tidak seharusnya dengan sengaja membuka rahsia maupun menjajah kisah aib rumah tangga mereka kepada orang lain. Tindakan sebegini bukan sahaja mencemarkan maruah pasangan, malah boleh menggugat keharmonian dalam rumah tangga. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya antara manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak ialah suami isteri yang bersama lalu dia menyebarkan rahsianya. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun begitu, terdapat keadaan tertentu yang membolehkan aib seseorang didedahkan asalkan ia dilakukan dengan tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Antaranya termasuklah mengadu kepada pihak berkuasa tentang kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, mendedahkan perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, meminta bantuan bagi menghapuskan kemungkaran, dan memberi peringatan kepada orang ramai tentang individu atau perbuatan yang jelas membawa kemudaratan dan keburukan. Sesungguhnya setiap insan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka apabila kita terlihat perbuatan aib yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi,
tidak dibenarkan sama sekali untuk kita menyebarkannya kepada orang lain. Islam mengajarkan kita agar menutup aib, bukan menghebahkannya. Sebaliknya, kewajipan kita adalah menasihatinya dengan penuh hikmah, iaitu di saat dia bersendirian dalam suasana yang tertutup dan jauh daripada pandangan manusia. Itulah akhlak seorang Muslim sejati yang menjaga maruah saudara seagamanya sebagaimana dia ingin maruahnya sendiri dipelihara. Daripada Ya'la radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra." Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu dan tertutup. Dia menyukai sifat malu dan tertutup. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam era media baharu ini terdapat segelintir masyarakat yang menyalahgunakan media sosial dan aplikasi telefon pintar dengan menyebarkan perkara-perkara yang boleh mengaibkan diri sendiri serta orang lain, sama ada melalui penulisan, gambar maupun video. Tindakan ini bukan sahaja mencemarkan maruah, malah boleh mengundang dosa dan fitnah yang berpanjangan. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah sentiasa menjaga diri daripada menyakiti orang lain, sama ada melalui perbuatan maupun tutur kata. Ini kerana membuka atau mendedahkan aib seseorang termasuk dalam perbuatan ghibah yang sangat ditegah dalam Islam. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan perbuatan ghibah itu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasih. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan satu doa dalam hadis baginda agar diamalkan supaya aib diri kita sentiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang doa ini pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti. Artinya, ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan keselamatan pada agamaku dan duniaku, pada ahli keluargaku dan harta bendaku. Ya Allah, tutuplah auratku, yakni aib dan kelemahanku, dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah aku daripada bahaya yang datang dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu daripada tergelincir dari bawahku. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemuliaan dan kehebatan seseorang insan bukanlah semata-mata kerana dirinya, akan tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib seseorang itu dengan limpahan kasih sayangnya.
Berapa ramai dari kalangan kita yang kelihatan mulia di mata manusia, sedangkan jika Allah Subhanahu wa taala membuka walau sedikit sahaja aib kita, nescaya hilanglah segala pujian dan penghormatan. Maka pelihara dan jagalah aib saudara kita sebagaimana kita mengharap agar Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga aib kita. Janganlah kita menjadi orang yang sanggup membuka dan menyebarkan keaiban orang lain, kerana azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala amat berat terhadap orang yang suka mendedahkan keaiban. Akhirnya, marilah kita bermuhasabah dan berusaha menjaga setiap tutur kata kita serta tingkah laku kita agar tidak terjerumus melafazkan sesuatu atau melakukan perkara yang mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha ini kita tergolong dalam kalangan hamba yang dikasihinya, bukan dalam kalangan mereka yang dibuka aibnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Surah An-Nur ayat 19 tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji, yakni tuduhan palsu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang pedih di dunia, yakni dengan pelaksanaan hukum had, dan di akhirat yakni dengan api neraka. Dan Allah mengetahui perkara yang sebenarnya sedangkan kamu tidak mengetahuinya. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. عبدك الواثق بالله. Ke bawah duri yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Qiyah Muizzuddin wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Atalallahu umrahu wa khallada mulkah. Allahumma adim asy-syar'a asy-syarif lahu wa li wuzara'ihi wa rijali hukumatihi sabila wa minhaja.
وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. Luruskan barisan, rapatkan shaf. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا الله كما صليت بارك وبارك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثقة بالله. Kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bulqiyah Mu'izzuddin wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Persatuan Negara Brunei Darussalam. Allahumma ihfazhu fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa ahfadihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi ajma'in ala mamarrid duhur waj'al mulkahu ma'muran bittaqaddumi wal ilmi was salahi ala ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma irfa' 'anna wa 'anhumul balaa'a wal amrad wal asqam wa azil 'anna wa 'anhumush shukuka wal awham bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلايا والوباء والطاعون عنا وعن جميع المسلمين ومن شر الظالمين وإبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس أن تصرف عنا جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah sempurna kami bawakan kepada auda secara langsung sembahyang fardu Jumaat pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri secara langsung kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam terjemahan makna ayat Asy-Syura ayat 27
Dalam hubungan ini, barang siapa yang telah digunakan Allah rezeki yang banyak, mereka hendaklah sentiasa bersyukur dan memanfaatkan rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Manakala barang siapa yang ditakdirkan Allah dengan rezeki yang sedikit, janganlah menyalahkan takdir Allah semata-mata, dan mereka juga hendaklah sentiasa bersyukur dan tetap terus berusaha mencari rezeki serta tidak berputus asa. Baiklah, audia muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat di sini saja pertemuan kita mewakili penerbit dan kru penerbitan yang menjayakan siaran langsung kita ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.